الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sidang Jumat yang dimuliai sekalian, sama-sama kita mendengar kalamullah yang merupakan satu cebis agama untuk kita menjadikan cara hidup kita, khususnya pada bulan Ramadan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bulan tunggal. Tidak pernah sebut bulan-bulan atau nama bulan yang lain daripada Ramadan. Itu adalah memberi suatu kepentingan bahawa bulan Ramadan inilah bulan yang Allah Ta'ala kata unzila fihil Quran, diturunkan padanya akan Al-Quran. Al-Quran ialah agama. Al-Islam ialah Al-Quran dan penerangan-penerangannya daripada sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sebagai awal diturunkan padanya akan Quran. Ramadan bulan yang diturun secara permulaan akan agama Islam. Agama Islam ialah Al-Quran. Al-Quran ialah ajaran Al-Islam dari Allah sebagai wahyu kepada kekasihnya, hambanya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, Ramadan dengan Quran adalah sangat berkaitan sekali. Kita sebagai orang Islam hendaklah rasa bangga apabila kita berada pada bulan yang diturun padanya Al-Quran yang selaku agama dan cara hidup kita. Tetapi Al-Quran adalah suatu perkara yang cukup baik. Dia tidak menerima hamba-hamba Allah yang tidak punya ciri-ciri kebaikan. Ciri kebaikan yang paling penting bagi penerimaan Al-Quran dalam memimpinnya ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Taala sebagai pendatang, pembawa cara hidup kepada kita, Al-Alimul Hakim, sangat mengetahui dan sangat bijaksana.
maka dia adakan satu cara untuk nak jadi segarnya takwa, iaitu siam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah goal dan tujuan dari siam atau puasa, ialah membina takwa. Dan kitab Allah yang diturun sebagai hudan linnas dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apabila ada sifat takwa di hati kita, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Disitulah dapat syarat untuk menerima pimpinan Al-Quran. Apabila Quran memimpin, maka disitulah kita akan mendapat cara hidup yang aqwam. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini Al-Quran, ini agama, ini teras-teras ajaran Allah yang menghimpunkan semua ajaran-ajaran yang dia turun kepada umat sebelumnya dalam Al-Quran, adalah memimpin manusia, pribadi, keluarga, masyarakat dan negara kepada al-aqwam, kepada cara yang sebaik-baiknya, cara yang paling lurus sekali. Kita nak bawa diri kita kepada al-aqwam lah. Tiap-tiap orang berkewajipan bawa diri dia kepada al-aqwam. Aqwam ni jalan yang paling molek sekali. Tidak ada jalan dalam dunia lebih baik daripada apa yang dinamakan Allah al-aqwam. Dunianya hebat, kuat, maju, dan akhiratnya wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, iaitu syurga. Dunia aqwam, akhiratnya ajran kabira, iaitu syurga. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, tidak ada jalan untuk kita nak mencari kemurnian dalam hidup kecuali melalui ajaran Al-Quran. Ini dengan jaminan pencipta alam, pencipta kita dan penurun Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebar dan diberi apa dia sebagai cara hidup kepada umat manusia seluruh dunia. Al-Quran bukan saja untuk orang Islam, tapi Al-Quran untuk semua manusia dan jin. Islamnya dan kafirnya, Quran masih duk minta supaya kafir terima dia. Tetapi dia tidak terima. Orang Islam minta supaya orang Islam tu terima dia. Tetapi orang Islam juga tak suka dengan Quran, tidak mendekati Al-Quran. Bulan Ramadan pun, ada ramai lagi duk jadi leak dengan Quran, balik jadi luh. Na'udzubillah min dalik. Cari tempat-tempat orang semaya pandak-pandak. Kalau semaya panjang-panjang dekat-dekat tak imam nak rokok, baru ya takbir. Itu semua orang leak dengan Quran belaka tu. Semaya tarawih adalah semaya Quran, kerana tujuan kita puasa tengah hari itu nak isi Quran lek malam tu tujuan. Pau kepada puasa tu la'allakum tattaqun. Bila tattaqun, mari nak bohlah Qurannya. Bukan tatakun sebagai pau lagi. Pau tatakun tu iaitu masuk Quran dalam takwa kita ni. Bila masuk Quran itu, mana masuk cara hidup. Segi ibadatnya, segi pergaulannya, segi ekonomi, pemerintahnya, pendidikannya, semua hidup kita ni dari Quran belaka. Tetapi Quran dia tidak terima memimpin orang yang tak ada takwa di hati. Oleh itu maka kita minta kepada Allah Ta'ala beri takwa pada kita,
sama ada melalui puasa dan melalui yang lain. Yang puasa itu merupakan satu kerabuankan untuk nak membina dan mengukuh, menguat, menyegarkan takwa di hati. La'allakum tattaqun. Apabila takwa itu segar, maka disitulah berkelayakan untuk mendapat pimpinan Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Supaya dengan itu kita dapat faham. Nah, Allah Taala dia kata, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksi anak bulan, nah, pada bulan Ramadan, sama ada menyaksi kita tengok sendiri atau menyaksi orang tengok tolong kita rakyat tahu dengan dipercayai dengan yakin, maka hendaklah kamu puasa. Puasa pun dia bimbang takut orang tu ada uzur, lalu tu ya hari selalu dah suruh puasa tapi hari faman syahida kepada faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan, siapa tak rak sakit gapo, nah fa'iddatun min ayamin ukhar, boleh puasa hari kemudian tapi kena puasa juga bila gagah, bila sembuh. Nah, atau duduk dalam safar atau ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi Allah Ta'ala beri beberapa kemudahan sebab Allah Ta'ala dia nak agama dia ni, cara hidup Allah Ta'ala wari dari langit kepada hamba di dunia ni, cara hidup yang mudah. Siapa kata agama Islam payah, maka orang itu tidak faham Islam. Sebab Allah Ta'ala kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki wari puasa, pas kalau sakit tak kena puasa waktu sakit. Nah, kalau lah musafir tak kena puasa waktu musafir. Tujuannya nak jadi mudah, tak sewi payah. Tekan pula yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, tak sewi payah. Kalau siapa dok berasa payah agama Islam ni, celah dia tu tak faham agama Islam dengan sebenarnya, walaupun dia orang Islam sendiri. Sama telah orang kafir dia berasa payah, dia tengok orang Islam pakai hijab dia rasa payah, kerana dia tu tak faham Islam, tak erti Islam, tidak memahami Islam daripada umbi ajaran sungguh, iaitu daripada Quran. Kadang-kadang dipayah-payahkan oleh sesengah orang, nah, untuk nak menerima Islam, tetapi sebenarnya Islam adalah agama mudah. Nabi sendiri pun royak, Allah Ta'ala royak yuridullahu bikumul yusra. Nabi kata inna hadzal dina yusrun, ada sahih belakang ni. Nah, sungguhnya ini agama adalah mudah. Nah, Quran pun mudah. Baca Quran mudah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, dan sesungguhnya demi sungguhnya kami telah mempermudahkan Quran untuk nak belajar. Tapi ada kedak orang nak belajar? Itu soalan Allah Ta'ala, bukan soalan payah. Tak ada payah, tapi tak ada orang nak belajar. Sama ada belajar baca. Kita ni 700 tahun dah tu duk mikir sekadar belajar baca ya. Tak belajar lagi isi kandungan. Islam hari 700 tahun tu sedikit orang yang belajar isi kandungan. Kita berkewajipan belajar isi kandungan. Itulah tujuan diturunkan Quran supaya kita iqra'. Dan baca, tiap-tiap orang baca, ayah baca, ibu baca, anak baca, cucu baca. Tak cukup dengan ayah baca, cucu nanti kodak, turut-turut, buta tuli, tak cukup lah tu. Tiap-tiap orang Islam mesti iqra'. Tiap-tiap orang Islam mesti faham Quran. Kerana faham Quran adalah faham agama. Faham agama ialah faham isi Quran. Oleh itu, untuk menambah faham isi Quran, Nabi itu mari dan beri penerangan dengan baik. Nah, sama ada penerangan secara perbuatan, sunnah amaliyah fa'liyah, ataupun secara perkataan sunnah qauliyah. Nah, dan sunnah tarkiyah dan sebagainya, semua banyak sunnah Nabi SAW. Oleh itu maka alhamdulillah puasa dengan Quran dia dua ni. Siapa kita nak bersaing dengan dia bukanlah dunia dak ni. Kita nak bersaing dengan dia tu, nak serenok dengan puasa tu siapa akhirat. Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa ada dua serenok. Waktu dia serenok, puasa akan serenok dua kali. Sekali puasa tu dua kali serenok. Satunya
waktu kita buka serenuk dengan wah taman, dengan ais sejuk, dengan berapa. Yang keduanya waktu kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, serenuk dengan berjumpa Allah Ta'ala dengan sebab kita orang puasa, ada tekad puasa. Tekad puasa ni lebih penting kadang-kadang dengan daripada tekad-tekad haji, tekad-tekad semaya, tekad lain lagi. Tekad lain beripat dah belaka. Tapi tekad puasa ni, dia ada satu amnat fisik pada puasa ni. Dia ada amnat syafa'ah dipanggil. As-siyam wal qiyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan wal Quran, afan. Al-siyam wal Quran, puasa dan Quran, dua-dua ni Allah Taala wi kuasa untuk jadi tenaikuan kepada tiap-tiap orang yang duk saing dengan dia pada hari kiamat esok. Untuk gi bela kalau kena masuk neraka kena kira boleh terbit neraka juga. Dua tanai kita sedap jaga molek, sebab tu kita sedang duduk dalam bulan yang ada dua tanai besar, kita kena bersaing, jadi saing sebanyak yang boleh. Puasa ni tak apa dah kita bersaing dah. Dak puasa tak boleh saing dengan Quran. Hak tu hak besar sekali sebab puasa ni jalan nak masuk Quran ya. Quran tu paumanya. Puasa ni merupakan satu cara nak pergi ke Quran. Nah, ingat baik-baik. Paumai besar Quran. Sebab tu naklah kita puasa, lepas tu kalau puasa tak baca Quran tu makna kata tak apa-apa puasa. Nah, kata apa-apa sebab puasa dengan Quran tu ya Quran lebih tua lagi. Jadi puasa ni jalan nak pergi ke Quran. Quran lebih tua lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran tu orang lama dah puasa, baru lepas pada Quran tu dekat 15 tahun barulah mari puasa. Nah, sebab itu maka naklah kita tu faham molek hak mana go, hak mana main wah. Nah, supaya kita tu faham kata kita puasa nak cuk go gapo. Go kepada siam ialah qiyam tarawih. Qiyam tarawih bukan go rakaat supaya baling tu tak. Go kepada qiyam tarawih. Nah, pau kepada qiyam tu ialah baca Quran, terimam baca, makmum dengar dengan takwa kepada Allah Taala supaya dapat pimpinan pada Quran. Nah, puasa yang tak pimpin dalam dunia, puasa yang ditanai ku akhirat esok dengan Quran, tapi Quran dalam dunia lagi dah pimpin. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Akhirat esok dia akan jadi pembawa pemandu kita pergi kepada syurga pula. Itulah kita bersama-samalah dengan siam, dan kalau bersama dengan siam mesti kena bersama dengan qiyam, dan qiyam adalah sebagai peluru pada qiyam tu ialah Quran, peluru dia. Tak ada pedah apa, ada berdeh tak ada peluru. Jadi duk bawa berdeh berat tak ada pasal peluru tak ada. Kita kena buh peluru dia melek dalam senapang apa dia qiyamul lail atau tarawih tu dengan Quran yang baik, bacaan yang baik, dan kita beriman dengan Quran. Kita orang dengar baik tak iman orang baca, hendaklah baca dengan takut pada Allah, orang dengar dengan takut pada Allah. Di situlah siapa-paunya siam la'allakum tattaqun, dan siapa-paunya pimpinan Quran kepada kita dalam hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan sekali lagi saya bawa iaitu kita akan dekat dengan apa dah, dengan 10 akhir Ramadan. Cara Nabi bela Quran lagi itu iaitu dia masuk i'tikaf 10 hari atau 9 hari 9 malam. Hak ni Nabi SAW yak dimula fardu puasa siapa mati dia tak ada biasa Nabi luar, dan dia tak jang luar walau sehari dia tak i'tikaf dalam 9 atau 10 hari akhir Ramadan. 1 tahun dia pelat, dia gendala, tetapi dia gati selalu dah pada bulan Syawal tu pula dah. Lepas raya dia gati i'tikaf 10 hari situ pula. Ada satu hadis sahih, kedua-dua hadis ni pun sahih juga. Dia gendala 1 tahun, dia gati pada tahun dekat yang nak mati 20 hari dia pergi i'tikaf dak ni. Karena gati hak tahun dia tak ada i'tikaf setahun tu. Saya nak minta serah pada demo perbuatan Nabi ni, demo nak mikir belah mana. Gano Nabi tak jang i'tikaf pelak sehari pun tak selesai juga. Kalau pelak pak dia gigati selalu dah. Dalam 9 tahun berturut-turut sebelah balik akhir hidup dia, setelah mana difardukan puasa, dan puasa dengan i'tikaf merupakan satu gandengan. Puasa, i'tikaf
Lailatul Qadar apa dia? Pak perkara ni berhubung. Nah, etikah ni apa? Cari Lailatul Qadar. Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir. Bahasa iltamisu mana cari dengan sungguh. Lailatul Qadar tak boleh nanti perlu. Nah, tak boleh. Ya kena cari dengan sungguh, tiap-tiap minit tu cari. Bukan nanti peluk bunyi orang duk oyak dana pakak gihip cari situ dak, itu bukan. Itu Lailatul Qadar hak zaman dulu, hak bakar mari di mana, tak ada bakar mari daripada Islam. Dak bakar tu. Hak bakar Islamnya Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Cara Islam mencari Lailatul Qadar ialah taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Naklah kamu bersungguh cari. Taharrau ni cari bahasa yang sungguh, habis rain cari tu. Bukan cari temu belah-belah sambil lewat dak. Itulah iktikaf. Kalau tak sungguh tak boleh iktikaf. Iktikaf ni kena bercawak lacing. Nabi itu syadda mi'zarah. Dia sepakata tinggal habis segala kerjaan dia, sampai isteri dia tinggal. Tinggal duduk tidur sekali itu. Syadda mi'zarahu Nabi itu. Itu benar sungguh. Dan Nabi sungguh dalam 10 akhir Ramadan, tidak pernah sungguh dalam masa dulu-dulu. Semua tu hadis sahih belaka. Nah, merupakan mazhab Imam Syafi'i. Hadis sahih ni mazhab Imam Syafi'i selalu dah. Nah, benar-benar lah ni bukan mengeluarkan hukum, tetapi mendatangkan satu periktibaran kepada kita yang kita duk mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana tanda kata kita kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita tu buat kerja besing Nabi buat kau ni, kita buat kau ni. Nabi tak biasa tinggal iktikaf, kita tak biasa iktikaf sehari habuk. Nabi tak biasa tinggal sehari habuk, kita tak biasa iktikaf sehari habuk. Tu jadi payah kita nak kata lah mana cerita belah tu. Kita sendiri buat hukum lah. Tak payah kena kita tanya tu email ni buat hukum tak. Kita sendiri boleh menghukum diri kita. Siapa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita tak kenal ke Nabi itu, setara mana nak jadi benda hidup kita? Oleh itu maka saya beri insaf pada kita, walaupun hukum iktikaf ulama 4 mazhab mengatakan sunnatun muakkadah, sunnah yang doa dagu wajib, tak ada kata wajib dak. Nah, lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat contoh. Sembahyang tarawih Nabi sembahyang 3 malam dengan rakyat. Lepas tu dia tak sembahyang dengan rakyat. Dia takut tu hai fardu. Tetapi iktikaf Nabi tak ada takut fardu. Ni saya nak royak juga. Apa boleh iktikaf tak serupa sembahyang raya. Tak serupa dengan sembahyang tarawih. Padahal kalau kita nak pelaga dua tu, berat iktikaf teruk dengan sembahyang tarawih. Dia duk takut di sembahyang tarawih, tak takut di iktikaf. Sebab iktikaf ni mempunyai suatu rahsia yang sangat besar yang tak boleh nak royak, malaikat orang yang iktikaf tu rasa sendiri. Kalau yang iktikaf rasa molek. Oleh itu maka saya nak minta pada setiap orang Islam berfikir, lelaki dan perempuan, tentang amalan Nabi. Setakah mana tekah kita, jangan jadi naik jatuh sudahlah. Kalau jatuh serang-serang tak apalah. Tekah tak penuh ke, misal ada setengah iktikaf tengah hari malam tak apa, tapi tak serupa Nabi. Ulama fiqh kata sah, tapi nak kata serupa Nabi tak. Atau iktikaf malam sehari tak, atau iktikaf 2 hari, 8 hari tak, atau iktikaf sejik ni 2 hari, sejik lain pula boleh 3 hari, gila-gila sejik. Semua tu bagi tak serupa Nabi belaka. Tapi tanya kata sah ke tak? Sah iktikaf. Molek ke tak? Tak tahu, sebab tak serupa Nabi. Nak kata molek, nak jadi tak molek hak Nabi pula. Kalau kita kata molek Allah ni, makna tak molek hak Nabi. Tu kita tak say situ. Tak say kata molek, tapi sah, insya-Allah sah. Oleh itu maka marilah kita berasa insaf dengan benda ni. Kewajipan kita mengerti agama, memahami Islam, yatafaqahu fid din, kemudian kita usaha sekadar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Kita akan sama-sama berjumpa dengan Allah Ta'ala di hadapan Mahkamah Rabbul Izzati wal Jalal. Akan kita disoalkan tentang hidup kita, apakah menurut ajaran Allah melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Rasul bulan Ramadan tu gapo dia awak? Kita jadi cuba dak plan Ramadan kita jadi Ramadanu Al-Qur'ani war Rasul. Lah mana uja Ramadan Quran dan Ramadan hak Rasul buat dalam bulan Ramadan. Cuba kita tayar filem Nabi dalam bulan Ramadan belah mana dan kita pisah usaha buat sebanyak yang boleh dengan anak isteri kita supaya serupa dengan Ramadanul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tubik Ramadan dah jadi Ramadan Rasul, lepas Ramadan pun jadi serupa Rasul juga. Iaitu semaya Aidil Fitri di pada Nabi yang maya pada sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buat turut Nabi belaka ya jadi lebih. Jadi siapa ke makan minum pun jadi, siapa ke tidur bangun jadi turut Nabi belaka. Dan turut Nabi buku semaya, buku puasa, buku Quran, buku apa dia Ramadan, lepas dah Ramadan buku Aidil Fitri. Nabi tak biasa semaya les sejid malaikat sekali kerana hujan. Nah, itu jelas molek. Oleh itu maka kalau kita berasa kata nak usupa dengan Nabi, patut tak boleh kena berasa lah. Hak tu tak boleh tak berasa. Kena berasa benar-benar nak usupa dengan Nabi. Supa pribadi, supa keluarga, supa masyarakat, supa negara. Di setiap perangkat kita nak serupa dengan Nabi semua. Di antara hak kita tak serupa lagi lah ni ialah kita semaya di luar pada Nabi, semaya luar pada kita, semaya sejid. Hak tu tak serupa lagi. Bukan tak sah semua tadi. Saya ayat kata tidak mesti serupa Nabi, tak serupa Nabi mana tak sah. Tapi nak kata molek takut jadi huduh hak Nabi. Tak boleh kata molek belah tu, takut jadi huduh hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai contoh kepada agama. Hak ia desain tu 100% molek. Nak kata hak tak serupa dengan Nabi tu molek, tak boleh. Takut jadi punah kita duk comti Nabi pula dalam wela dia akan dengan kata kita tak sedar. Oleh itu semaya pada tu lebih molek dan mudah-mudahan kita usaha sebanyak mungkin. Kadang-kadang alasan sangat sikit dah tak pada dengan kena duk punah plan Nabi tu, kita usaha sikit dah. Tak ada sungguh untuk kita nak penuh sempurna plan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf oleh semua manusia, ulama-ulama dulu dan sekarang. Oleh itu marilah kita bersabar untuk membawa diri kita pribadi, keluarga, anak isteri dan masyarakat dan negara supaya selaras dengan plan agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat plan. Kalau kita tak serupa Nabi, jangan berasa kata kita molek sama sekali supaya kita tidak punah plan Nabi, kata Nabi buat tak kena dan Nabi itu tak cukup dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Nafa'ana Allah bihadhil ayatil karimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum. Wa usalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ad'u Allah ta'ala اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا وعنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ممن يتلو كتابك وارزقنا تلاوة كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدي قومنا
اللهم اهد قومنا بالقرآن اللهم اهدنا واهد من معنا واهد قومنا للقرآن الذي يهديهم إلى الأقوم اللهم بارك حياتنا حياة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أعلى الدرجات العلى عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصفون. أقيم الصلاة.